Berbunyi dia macam ni. Jampi satu ni je lah yang aku ingat, yang lain-lain aku tak ingat lah. Aku ni bukan kaki jampi. Kalau apa-apa kita berdoa lah kepada Allah, apa nak jampi pula. Ya, satu ni saya ingat, jampi ni penduduk. Kalau ada orang satu orang datang marah kamu, insya-Allah. Oh, aku pula kata insya-Allah. Kalau satu orang tu datang dia nak lawan kamu, nak marah kamu, bila dia sampai depan kamu dia tak jadi nak marah. Aku pernah buat memang betul begitu. Tapi kena yakin. Masa zaman tu lah, masa zaman tu bunyi jampi ni. Bismillahirrahmanirrahim. 3 didi 3 duduk ditanam di tanah Allah. Si anu ini berdiri, sebut nama dia. Aku duduk, aku salah, aku disembah. Berkat Muhammad ya Rasulullah. Ini jampi orang lama. Berkat Muhammad tu kena ambil, jangan tinggal tu. Kalau tinggal berkat Muhammad tu, jampi tu tak jadi. Kenapa? Percaya dia percaya bahawa berkat daripada dia nak dapatkan berkat daripada Nabi Muhammad itu. Orang-orang kafir baca jampi, semua jampi dia ubah-ubah orang disebut lagu Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya mesti disebut berkat Muhammad ya Rasulullah. Tahan 3 nafas, sembuh ke orang tu. Oh, boleh jadi dukun lagi. Tapi tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak, jangan minta belajar jampi nanti dia minta telefon ustaz. Boleh bagi teman telefon ustaz? Lah dia mesej kat ustaz. Kalau ada jampi lain dalam ustaz. Ini aku pernah dapat ni orang macam ni. Tidak, jangan. Kita jampi ni sebenarnya doa. Tak payah kita jampi doa. Kita doa kepada Allah. Tapi itulah tadi. Jadinya saya tidak pernah terfikir untuk menjadi seorang Islam kerana saya seorang yang dibesarkan daripada pelbagai jenis agama, daripada Bahai kepada Buddha, lepas tu kepada Kristian. Ya, Bahai ini satu agama yang pernah diwakilkan oleh Yakin sebagai agama seajaran sesat. Tapi yang peliknya sampai hari ini masih ada persekutuan agama Bahai. Di negeri aku, di Sarawak, banyak tempat-tempat orang Bahai sudah kena sita. Sebab apa agama Bahai ini membahaya kepada orang Islam? Sebab dia mengatakan dia percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia kata Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Nabi yang terakhir disebut Abdul Baha'u'llah. Ini Nabi yang terakhir. Ya, kalau tengok muka Abdul Baha' ni, dia macam aliran ayah Yahudi macam tu lah. Cakap limau segala jadi macam tu lah. Jadi Abdul Baha' ni dia ni orang zaman sekarang, tapi dia orang tua lah. Lepas tu dia punya serban yang Abdul Baha' ni, serban dia tuan-tuan, serban dia lebih hebat dari serban ini. Dia punya jangkut besar. Lepas tu kalimah dia kalimah Allah semua. Oh, dia main-mainnya agama Bahai. Sebab itu disebut agama Bahai sempena nama orang yang membawa ajaran tu Baha'u'llah. Lepas itu dia ada semayang dia macam kita orang Islam tu. Yang perempuan kena tutup aurat, dia kena sujud ke arah kiblat. Tapi kiblat dia bukan Kaabah. Kiblat dia Yahudi. Kiblat dia Yahudi tuan-tuan. Dia ada satu rumah syukuk dia Yahudi. Bila siang hari dia tutup. Bila malam hari tu dia terbuka macam rumah. Lepas tu cahaya dia macam masjid Kristen yang tengah ni, macam masjid tu terbuka. Cantik dia punya pancaran cahaya. Jadi orang-orang di Sarawak ni, mereka terpengaruh dengan agama Bahai ni. Orang Islam tak terpengaruh lah. Orang-orang yang tak ada agama ni terpengaruh sebab apa? Agama Bahai kata, kamu masuk agama Bahai, kamu boleh kekalkan adat-adat kamu semua tu, boleh tak? Sebab tu ramai orang ikut agama Bahai. Jadi pendakwah. Jadi pendakwah Bahai banyak datang daripada India. Dan yang India ni pula jadi orang yang lawyer, orang yang doktor, orang yang lawyer, orang yang doktor. Dia datang. Jadi alhamdulillah. Jadi jangan sebut alhamdulillah. Alhamdulillah aku tidaklah terus dalam agama Bahai. Dan alhamdulillah agama ini sudah diwakilkan sebagai agama yang diharamkan sesat oleh Jabatan Agama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
dia boleh mempengaruhi orang-orang Islam. Ya. Jadi selepas agama Bahai, saya dididik dengan ajaran Buddha. Tapi masa dalam Buddha ni tidak lama sangat. Ya, cuma yang masa hari Waisak kita akan datang, kita akan zikir. Namo Kunsu Sejamo Nifo, Namo Kunsu Sejamo Nifo. Yang Wang Jiao Yang Ni, cahaya menyinari kamu. Juni Ichen, Juni Ipingan. Cahaya matahari menyebabkan kamu ada zat, menyebabkan kamu sehat, menjadikan kamu orang yang dipancar oleh cahaya. Lebih kurang macam tu lah. Jadi kita akan berzikir. Ya, hari besar. Tetapi kesudahan dia tidak di situ. Sebab agama Buddha ni dia tidak ada Tuhan. Dia tidak ada Tuhan. Ajaran dia, kamu buat kebaikan, dibalas kebaikan. Kamu buat kejahatan, dibalas kejahatan. Itu saja. Ya. Jadi Buddha ni, Gautama Buddha ni tadi, dia di pertengahan. Dia bukan manusia, dia bukan juga Tuhan. Sebab itu, kalau penduduk dia menurut kitab Tripitaka, kedudukan Buddha ini, kedudukan dia di atas awan. Dia tidak terus ke surga, dia tidak juga ke bumi. Itu dia. Kerajaan juga ada satu lagi yang Raja Naga. Tapi saya tidaklah tertarik sangat dengan agama Buddha. Cuma akhirnya ketika umur saya 7 tahun, 8 masuk 8 tahun, saya lebih tertarik dengan agama Kristian. Sebab kenapa saya tertarik dengan agama Kristian? Bila datang daripada dakwah Kristian, seronok tuan-tuan. Seronok. Dia mengumpulkan anak-anak muda. Anak-anak muda dia attack dulu. Dia pegang dulu anak-anak muda. Ya. Jadi bila anak-anak muda dia dah mula ikut dia akan ajar. Kamu apa yang kamu mahir, kamu boleh menyanyi. Okey, ambil. Apa yang kamu mahir, kamu boleh main gitar. Ambil. Dia ambil. Lepas itu, sebab apa agama ini dia sebuah agama yang kasih sayang. Kamu jangan kata kasih sayang. Dia kata kena luahkan kasih sayang kamu itu. Jangan simpan. Kasih sayang jangan simpan tuan-tuan. Ini sebenarnya tip orang Kristian. Kasih sayang kena kita tunjukkan. Ukhuwah kena kita pamerkan. Baru orang tertarik dengan agama kita. Jadi mereka pun menyebarkan agama kepada orang-orang yang tak ada agama. Macam aku masa itu tidak tetap pada agama. Jadi pertamanya pendakwah-pendakwah Kristian ini dibawa konsep rahmat. Tahu tak tuan-tuan, rahmat. Kita orang Islam bila nak berdakwah, banyak benda yang kita tak belajar, yang kita tak berapa nak tahu berdakwah. Kita tidak baca macam mana Nabi berdakwah, macam mana sahabat berdakwah. Banyak yang kita tidak faham. Orang-orang Kristian dia dah belajar kitab-kitab orang Islam. Bahkan orang-orang Kristian hari ini banyak mereka berdakwah sebagaimana Imam Hasan Al-Banna. Dia hantar orang berdakwah. Kamu berdakwah tidak kira siang dan malam. Konsep siang dan malam tidak kira. Lepas itu dia bawa konsep rahmat. Rahmat ini bukan Tan Sri Muhammad Rahmat, bukan itu. Dia masuk kampung orang, dia tengok bukan arwah. Bukan. Dia masuk ke kampung orang, dia tengok apa kekurangan yang ada pada kampung itu. Kalau orang itu tidak cukup makanan, bawa makanan. Rahmat tak? Rahmat rezeki. Kalau orang itu susah dapat kerja, bagi dia tempat yang dia boleh dapat kerja. Syukur tak dia? Syukur, rahmat. Kalau dia susah, orang miskin, rumah dia tercumpang camping, tak jatuh, dia akan datang. Dia bila jumpa orang susah, orang Kristian ni, dia tak perlu permohonan orang nak minta bantuan kat dia. Tak payah permohonan, tak payah. Cukup dia dah nampak memang orang ni layak. Lepas itu dia bagi terus bantuan lompat. Bantuan ni bantuan batu loncatan dia. Contohnya dia bagi pak RM300. Orang tu bagi orang tu terkagum dengan dia. Dia bagi RM300. Tak payah isi borang. Isi borang ni kemudian. Kita punya Islam lain. Cik, pegawai lain kamu tengok ya, ada orang buat paduan di kampung ni, ada satu ni. Kamu cik pegawai ni hantar pegawai. Lepas tu pegawai tu datang dia akan tengok. Cik, pakcik susah ke? Mata dia macam buta, tak nampak orang susah. Itu pun akan nyala dia.
masjid susah dia, kita mana anak-anak semua dari itu tanya,